Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibangunkan untuk sama-sama kita melakukan tugasan-tugasan yang kita rancang dalam kehidupan kita. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam Ahad kita bercuti dan hari ini Isnin kita mulakan kembali kita punya pekerjaan, jangan ada lesu-lesu, teruskan bersemangat untuk menjalani kehidupan yang cukup indah ini. Sedang penonton yang dirahmati Allah, kembali dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan pelbagai topik yang menarik. Dan pada hari ini kita bakal mengupas tentang topik tafsir Al-Quran berkenaan dengan surah At-Talaq. Bagaimana perbincangannya, kupasannya sebentar lagi. Kita akan bersama dengan ahli panel yang kita bawakan khas untuk menjawab persoalan sidang penonton. Baik, untuk tidak terlupa, saya ulangan awal kepada penonton-penonton untuk membuat pertanyaan boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama untuk buat panggilan boleh pergi ke 035569 0349 atau WhatsApp di talian 011123364480 atau nak terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz juga boleh di talian Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita buat secara langsung bagi mereka yang tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan perhati anda. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan tentang topik sirah surah At-Talaq. Ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita pada hari ini kita bawakan khas, yakni Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, alhamdulillah. Hari ini kita baju lebih kurang Ustaz, sama, tapi color je. Color sama. Tapi itu mahal sikit lah. Oh, tak ada ni coklat-coklat itu kuning-kuning sikit Ustaz. Ini dah ranum. Allahu akbar. Baik. Ini ahli panel kita bawakan Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi untuk kita kupaskan berkenaan dengan surah At-Talaq. Jadi mari sama-sama kita dengarkan mukadimahnya, apakah yang dibawakan di dalam surah tersebut. Dipersilakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan limpah kurnia untuk berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan solat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini semuanya baik-baik saja. Hari Isnin kita akan mulakan tugasan-tugasan kita seharian. Bagi mereka yang berkesempatan untuk menonton Tanyalah Ustaz, hari ini kita bincang surah At-Talaq. Surah At-Talaq, kalau tengok pada nama pun kita dah tahu dah bahawa surah ini membincangkan perihal perceraian dalam Islam. Sebelum surah ini ada surah lain juga yang membincangkan mengenai perihal cerai, iaitu surah Al-Baqarah daripada ayat 230 hingga ayat 241. Allah Subhanahu wa taala ketengahkan persoalan-persoalan dan juga penyelesaian serta perihal yang berkaitan dengan perceraian itu. Namun dalam surah ini Allah perincikan lagi persoalan berkaitan dengan iddah dan juga hak wanita yang dalam tempoh perceraian. Tidak dinafikan, surah ini seperti surah-surah lain, ada beberapa elemen-elemen yang menarik Allah Subhanahu wa taala paparkan. Selain daripada Allah memberitahu kita perihal cerai, rujuk, nafkah, wanita yang diceraikan, apa hak-hak dia dan apa yang dimaksudkan dengan talak, apa ni cerai yang sunnah, cerai yang bid'ah, dan bagaimana pula talak itu dikira talak yang boleh dirujuk ataupun talak yang tidak dirujuk. Iddah ini ada berapa jenis, semua ini diperincikan dalam surah At-Talaq. Dan juga tidak dinafikan surah ini membincangkan kebajikan wanita. Kalau lihat keseluruhannya, saya cuba teliti sampai 3 pagi semalam tuan-tuan. Saya perhatikan surah ini memang Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul membawa satu persepsi yang sangat-sangat memberangsangkan untuk orang perempuan, terutamanya dalam menjaga kebajikan mereka. Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini mengajar kaum lelaki, iaitu yang bergelar suami, supaya tidak menganiaya isteri-isteri yang di bawah penjagaan mereka. Kalau dia suka, dilayan cara baik. Kalau tidak mahu pun, mestilah caranya baik. Tidak boleh ada penganiayaan.
Islam tidak menyuruh kita, atau Islam langsung tidak membenarkan kita sedikit pun ruang untuk melakukan penganiayaan ke atas mana-mana kumpulan, sama ada lelaki maupun perempuan. Apatah lagi bila kata perempuan ni golongan yang lemah, golongan yang agak perlukan perhatian, golongan yang agak sensitif. Jadi di sini Islam mendatangkan suatu bentuk pentarbiahan, pendidikan kepada kaum wanita, yang mana pasti melalui lelaki. Di hujung surah ini Allah Subhanahu wa taala membawakan satu elemen yang berbeza daripada pangkal surah. Daripada ayat 1 sampai 7, ceritanya lebih berkisar kepada cerai dan kahwin. Kahwin taklah semua kepada cerai dan juga iddah. Manakala daripada ayat 8 hingga penghujung surah ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita perihal sebuah negara, sebuah masyarakat, bagaimana masyarakat yang didamkan, macam mana masyarakat yang dinantikan, apa yang perlu ada dalam masyarakat tersebut. Saya fikir bagaimana nak dikaitkan iddah, cerai, iddah dengan sebuah masyarakat. Pasti saya akan beri penjelasan dalam kupasan saya untuk tuan-tuan perempuan dapat satu sumber rujukan yang lebih tepat, lebih tuntas melalui surah At-Talaq ini. Dan sebagai mukadimahnya juga, Da'i Azrin, surah At-Talaq ini surah yang diturunkan di Madinah. Cuba tuan-tuan lihat surah yang diturunkan di Madinah. Surah ini adalah surah yang membentuk sebuah kesempurnaan sebuah masyarakat. Sebab Islam ini, dia bukan persoalan solat, zikir, haji, puasa, zakat. Tidak. Dia lebih kepada membentuk sebuah masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang sejahtera. Sehingga orang lain tidak boleh melihat Islam ini sebagai agama yang menganiaya mana-mana pihak. Islam adalah sebuah agama yang membawa kesejahteraan kepada setiap penganutnya. Nanti kita akan lihat pendetailan melalui setiap ayat yang kita akan kupaskan dalam surah ini. Terima kasih. Alhamdulillah, itu sedikit kita punya permulaan yang mana kita dapat lihat berkenaan dengan apa yang disebut tentang surah At-Talaq sebentar tadi, yang mana membincangkan tentang dua perkara yang Ustaz berikan kupasan awal pada kita. Yang pertama berkenaan dengan iddah, talak, dan juga yang kedua berkenaan dengan masyarakat yang baik, bagaimana nak membentuk satu masyarakat yang baik. Jadi mungkin untuk awal-awal Ustaz nak berikan sedikit pada kita halwa telinga untuk ayat yang pertama dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Ustaz, dipersilakan. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. Terima kasih. Yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya ayyuhan Nabi, Allah panggil. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Dalam Al-Quran, tidak ada Nabi yang dipanggil melainkan dengan nama. Nabi Adam, Allah panggil dengan nama. Ya Adam. Allah nak panggil Nabi Zakaria, Ya Zakaria. Allah nak panggil Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim. Semua nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Da'i Azrin, Allah panggil dengan nama. Betul. Kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak panggil dengan nama. Tak ada satu ayat pun yang Allah panggil Ya Muhammad. Tak ada. Ya Muhammad, tak ada.
Ini menunjukkan bahawa betapa sayang dan cintanya Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut tadullu ala syiddati hubbillah. Satu keduanya ala tashrif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu menunjukkan cinta dan sayang Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, kedudukan yang tinggi dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan panggilan itu pun manja, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka talaklah mereka itu dengan iddah yang dihitung dan hitunglah iddah itu. Baik, seorang wanita bila dicerai ada iddah dia. Iddah dia 3 kali suci. 3 kali suci. Cuma kita akan bincang nanti dia punya detail. 3 kali suci ini bagaimana keadaan dia. Sebab itu dia ada bincang bagaimana bila seorang wanita itu diceraikan oleh seorang suami dikala wanita itu hamil. Dia tak ada 3 kali suci. Iddah wanita hamil adalah sehingga dia melahirkan anak. Katakan suami si lelaki itu bergaduh dengan isteri dia. Isteri dia syarat mengandung. Syarat mengandung. Dah masuk bulan ke-9 dah. Syarat mengandung. Tiba-tiba entah apa benda masalah tak kena. Bergaduh. Diceraikan isteri dia. Aku ceraikan engkau. Aku ceraikan engkau. Dia masa ceraikan itu pukul 9. Pop isteri dia melahirkan anak pukul 10. Sejam je lagi. Sejam je iddah. Iddah 1 jam. 1 jam je. Itulah kalau tanya. Iddah yang 1 jam. Bila apakah situasi yang menjadikan seorang wanita itu bereddah 1 jam? Itu keadaannya. Okey. Dan apabila seorang wanita itu diceraikan oleh suami, dalam waktu iddah, suami meninggal. Adakah ditukar kepada iddah kematian suami? Iddah yang 4 bulan 10 hari. So iddah ini semua sangat teliti dalam Islam, Da'i Azrin. Dia tidak boleh diperolok-olokkan. Sebab itu, setiap ayat dalam surah ini disadurkan dengan ayat wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Jangan kamu bersikap sambil lewa ataupun kamu acuh tak acuh dalam isu berkaitan dengan iddah ini. Jadi wahai Nabi, li'iddatihinna wa ahsul iddah. Hendaklah kamu kira iddah itu. Apa saja keadaan itu, maka iddah mestilah dihitung. Wattaqullaha rabbakum. Oleh demikian adalah kamu takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha rabbakum. 2 benda. Pertama sekali, takut. Keduanya, Rabb. Takut Rabb. Takut Allah. Takut ini, dalam bahasa Arab kita panggil, disebutlah sebagai takwa. Takwa. Takwa ini ada ta'arif yang diberi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh sahabat, Ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa yatadammanu arba'ata asya'. Takwa ini ada 4 rukun dia. Pertama sekali, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil. Rasa syukur dengan pemberian Allah, biarpun pemberian itu sedikit. Yang ketiga, wal amalu bitanzil. Beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'adadu liyaumir rahil. Bersiap sedia untuk bertemu Allah. So ada 4 rukun. 4 rukun ini sentiasa perlu kita buat koreksi lah. Maksud kita kena muhasabah. 4 ni ada pun tidak. Kalau salah satu daripada 4 ni tercicir, Da'i Azrin, maka cacatlah takwa kita. 4. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, baca Quran, ikut Quran. Yang keempat, buat persiapan untuk jumpa Allah. Kita mesti dalam keadaan bersiap siaga. Tak bolehlah kalau hari ni, kalau tiba-tiba kita dah nazak, kita tak boleh minta tangguh. Kita tidak boleh minta postpone. Kan? No more discuss. Benda tu tidak boleh diperbincangkan lagi. Bila sampai masanya, kita semua akan kembali. Kita akan kembali ke tempat asal kita. Jadi 4 rukun. Sebab itu saya sebut, wattaqullah itu, Allah menyadurkan sifat orang mukmin itu dengan takwa. Kenapa? Dalam isu iddah ni, takwa itu mesti tonjol. Sifat takut kepada Allah, syukur. Dia macam mana pun, takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Bila kita akad nikah, aku terima nikahnya. Kan? Kita akan dinikahkan dengan nama Allah. Kita akan nikahkan dengan nama Allah. So, kita ada berlakunya transfer grant. Tanggungjawab, Azrin. Azrin dah kahwin kan? Belum. Alamak, patut. Itu yang saya fikir tu. Patut nampak Azrin termenung kejap tu kan. Tak apa, Ustaz beritahu saya siap. Allah. So, dia transfer.
So si ayah tu bila akad nikah, bila nikahkan anaknya kepada wali ataupun wali hakim ataupun ayah di sini bila nikahkan, maka dia transferlah tanggungjawab dia kepada si suami, maka suamilah yang kena jaga. Betul tak? Dalam menjaga itu dia mesti ada sifat takut kepada Allah sebab dia ambil dengan nama Allah. Betul kan? Betul. Yang keduanya, dia mesti rasa syukur dengan apa yang dia ada. Tak boleh lepas kahwin dia rasa isteri tak cantik, tak mau dah bila dia kahwin. Ada orang dia lepas kahwin, mula kahwin okey 5 tahun dia nak bercerai. Sebab apa? Dia kata isteri tak pandai masak. Takkan baru perasan lepas 5 tahun. Contohnya kan. Nanti kita akan lihat lagi banyak lagi perkara yang sangat menarik, yang sangat related dengan kehidupan. Yang ni betul-betul kena dengan kehidupan seharian kita. Yang saya rasa ini suntikan itu motivasi untuk kita perbaiki dan kita check and balance dalam membina sebuah rumah tangga. Untuk satu yang dapat dipetik daripada ayat pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada 4 yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebentar tadi. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali kita untuk membincangkan topik sirah, topik tafsir Al-Quran pada pagi ini berkenaan surah At-Talaq yang mana membawakan kita maksud yang cukup mendalam dalam kehidupan kita berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Baik, untuk sidang penonton kita sama-sama bacakan soalan seterusnya daripada sahabat Facebook kita, dari Facebook Tanyalah Ustaz TV3, Sal Rasid Cik Ci. Apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Di awal ayat surah At-Talaq, adakah membawa maksud isteri-isteri itu hendaklah ditalak di waktu suci sebelum dicampuri dan sampai waktu eddahnya, kecuali jika mereka melakukan perkara yang keji, tidak sopan kepada keluarga mertua, boleh keluar dari rumah, dan Allah membenarkan talak agar suami mempunyai pilihan untuk rujuk kembali selepas talak 1 atau talak 2. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sal Rasid Cici atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan apakah maksud pada ayat yang pertama itu berkenaan dengan talak di waktu suci ataupun boleh ataupun tidak. Dipersilakan Ustaz. Okey. Dia talak yang diharuskan dalam Islam, semua keadaan dia boleh cerai isteri dia. Dia boleh cerai isteri dalam keadaan haid, lepas dia campur isteri. Talak ni dalam isteri sedang mengandung. Boleh. Dia berikan hak. Tetapi dia dikira berdosa kerana dia tidak mematuhi cara yang betul dalam menceraikan isteri. Ini sebab menjaga kebajikan isteri. Kebajikan isteri. Pertama sekali, yang dibenarkan dalam Islam ataupun yang dikata talak sunnah yang dibenarkan dalam Islam. Sekiranya betul nak diceraikan isteri itu selepas berlaku pelbagai jalan yang dicari untuk berunding, untuk didamai, dibawa jumpa kaunselor, macam-macam dah buat. Hujungnya jalan buntu. Bila nak ceraikan juga, hendaklah diceraikan di waktu dia suci. Maksudnya dia datang haid, lepas tu dia suci, masa tu ceraikan dia. So dia bersih, dalam keadaan bersih. Itu satu. Adalah dikira tidak sunnah menceraikan isteri ketika dia sedang haid. Adalah kira tidak sunnah diceraikan isteri setelah isteri itu haid, lepas tu dia dalam keadaan suci, masa dia suci, dia telah mencampuri isteri dia, lepas dia mencampuri isteri, diceraikan isteri dia. Sebab boleh jadi ada keadaan isteri itu akan mengandung. Ya, betul. Betul kan? Jadi itu akan menjadikan dia punya tempoh iddah jadi panjang. Sebab kalau kata dia mengandung, you ceraikan dia mengandung, maka jadilah dia punya tempoh sampai melahirkan anak. Sebab itu Islam meletakkan bahawa biar dalam berpisah itu pun disebut wa fariquhunna bil ma'ruf. Kalau kamu nak cerai pun dia dengan ma'ruf, benda yang cara yang elok. Cara yang sangat elok, tidak mencederakan, tidak menyinggung dan tidak mendatangkan permusuhan pada mana-mana pihak. Itu satu. Keduanya perkara berkaitan dengan keji. Tadi ada soalan ditanya, tidak sopan dengan keluarga mertua. Dia benda sopan tak sopan ni, minta maaf saya nak sebut. Sopan tak sopan ini adalah persepsi.
Ada orang nampak macam kalau menantu itu tak berapa sangat nak bantu mak mentua kat dapur. It's okay. Now is modern. Yang penting menantu tahu apa nak buat. Okay, tak ada masalah. Pandai jaga suami, pandai jaga anak, tak apa dah. Ada yang melihat bahawa menantu mesti ke dapur. Mesti bangun awal pagi. Mesti kemas rumah. Mesti. Jadi dia adalah persepsi. Bagi saya, dia persepsi ni dia tak boleh dimuktamadkan. Sebab ada orang melihat ada kecelaan, ada orang melihat tidak begitu cela. So, sopan atau tidak, kita lihat apa yang kita nak daripada menantu tersebut. Yang disebut dalam ayat ni, bifahishatin mubayyinah, adalah perkara keji, kerana ketika suami tidak ada di rumah, dia bawa lelaki lain masuk. Ataupun ketika suami dia buat hutang piutang di luar tanpa pengetahuan suami. Itu pun termasuk juga fahisyah. Ulama bincang tu. Si isteri tanpa pengetahuan suami buat loan, buat hutang, buat itu, buat ini sehingga suami tak tahu. Termasuk dalam perkara-perkara fahisyah. Itu perkara yang perlu diketahui. Ataupun memang suami sendiri tangkap isteri melakukan perkara keji. Pada masa itu boleh dikeluarkan. Sebab itu disebut dalam ayat ni, wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Maksudnya jangan keluarkan mereka daripada rumah sepanjang mereka dalam keadaan iddah. Dan diberikan talak itu satu supaya boleh rujuk lah. Of course lah, talak satu itu untuk rujuk. Adapun kalau bagi talak tiga, itu dipanggil talak ba'in bainunah kubra. Dia sudah menceraikan isteri dengan talak tiga, talak yang tidak sunnah satu. Keduanya talak itu mengikut mazhab Syafi'i, talak itu jatuh. Tapi dengan syarat, kalau dia nak rujuk balik isteri dia itu, mestilah melalui satu perkahwinan lain. Isteri itu, mestilah bekas isteri dia, mesti kahwin. Yalah, dah bercerai. Bercerai, dah setahun, dua, tengok, rindu balik. Nak balik, tengok isteri tu dah kahwin dengan orang lain. You tak boleh direct pergi kahwin, kena isteri tu kahwin dengan orang lain. Kena dia campur dulu dengan lelaki, dengan suami dia yang baru itu. Kemudian baru diceraikan. Dan dia tidak boleh jadi, dia panggil apa? Cina buta. Dia macam ada kontrak, kau kahwin dululah 3 bulan lepas tu kau ceraikan isteri. Tidak boleh ada kontrak, itu sudah jadi haram. Itu main-mainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa saja keadaan lelaki bila dia nak menceraikan isteri, cuba lihat apa Islam sebut, apa surah ini sebut, bukan ikut emosi, bukan ikut suka hati, tetapi dia mesti mengikut ukuran Islam. Sebab itu kata tilka hududullah. Yang demikian itu batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar. Itu adalah panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar sekiranya benar menjadikan perceraian itu sebagai jalan penyelesaian. Wallahu a'lam. Boleh pada apa keadaan juga, tetapi hukum itu perlu diperhatikan sebaiknya, kerana yang terbaik itu kita nak pilih untuk apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan kita, khusus dalam apa yang kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan talak dan juga iddah. Baik, Ustaz mungkin nak sambung bacaan ayat suci Al-Quran. Kita nak teruskan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Yang bermaksud فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. Maka apabila telah sampai janji mereka, maka tahanlah mereka dengan ma'ruf atau lepaskan mereka dengan ma'ruf pula. Wa ashhidu dhawai adli minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan hendaklah mempersaksikan 2 orang yang adil di antara kamu dan dirikanlah kesaksian kerana Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir.
Demikian diberi pengajaran dengan dia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Akhirnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Begini tuan-tuan. Pertama sekali, apabila sampai tempoh. Tempoh apa? Tempoh untuk rujuk ataupun tempoh untuk kekal nak berpisah. Fa idza balaghna ajalahunna. Sampai dah. Sekarang seorang wanita boleh dirujuk oleh suami yang menceraikan isteri talak 1, talak 2 dan tempoh dia bersuci 3 bulan. 3 bulan tadilah dia bersuci. Saya ada sembang dengan Dr. ONG, Dr. Pakar Puan ni. Dalam minggu lepas sebab saya bila baca ni, kenapa 3 bulan? Kalau nak tahu, kita kata kenapa wanita itu seorang suami lepas ceraikan isteri dia mesti kena tunggu isteri itu bersuci 3 kali. Kata untuk memastikan benar-benar tidak ada apa-apa benih suami dalam rahim isteri tersebut. Okey, kalau begitu, bukankah kali pertama wanita itu datang haid? Kan? Dia ceraikan isteri dia kerana suci, lepas tu datang haid, bukankah itu sudah cukup menunjukkan bahawa dia betul-betul sudah suci? Sebab dalam rahim perempuan ini benih yang dilepaskan oleh lelaki dia boleh hidup dalam 24 jam saja. Atau 24 hours dia no more life. Berbanding dengan perempuan, dia boleh hidup 72 jam. So tempoh hayat benih lelaki 24 jam. Pendek umur dia. Lelaki perempuan dia tahan lama. Hang kena tahu tu. Jadi nak bagi tahu dari sudut saintifik, ya tuan-tuan, jangan fikir lain dari sudut saintifik. Maksudnya begitu hebat Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi kalau suami itu tidak mencampuri isteri dalam tempoh tertentu dan datang haid, maka yang tu memang betul-betul dah clear. Habis kenapa kena tunggu 3 tahun? Kenapa 3 bulan. Kenapa 3 bulan? So tunggu 3 bulan tu, ada rupanya wanita yang tak datang haid sampai 3 bulan. Ada wanita yang haid dia tak stabil. So semua ni Islam ambil kira untuk memastikan bahawa benar-benar wanita itu dia adalah bersih. Dan 3 bulan itu adalah satu tempoh juga untuk lelaki dipikir balik. Kan 3 bulan. Okeylah, bulan pertama masih panas lagi kan, isu masih lagi tak boleh terima. Bulan kedua mungkin dia dah kendur sikit. Bulan ketiga mungkin dia dah boleh rujuk dah. So 3 bulan itu bagi tempoh bertenang, tempoh berehat dalam masa yang sama. Dan kalau betul tak mau, perempuan itu bersih, tidak mengandung, tidak bawa benih lelaki tersebut. Sebab itu Islam letakkan 3 bulan. Okey, itu maksudnya ajalahunna fa'amsikuhunna. Kalaulah kata lepas tu tak jadi nak bercerai, nak rujuk. Rujuk ni macam-macam cara. Da'i Azrin. Ya. Azrin kena belajar benda sebenarnya. Itu tengok nak tahu kat ni. Katakan si lelaki tu dah ceraikan perempuan tu kan, isteri dia kan. Macam mana nak rujuk? Sama ada dia rujuk itu, dia mengeluarkan perkataan terus, aku rujuk engkau, ataupun apa saja aktiviti yang dia boleh buat, dia peluk, dia cium, kan? Dia pegang tangan isteri dia peluk. Jadi semua itu boleh dianggap sebagai suami itu rujuk. Walaupun dia tak bercakap, Ustaz? Walaupun tak bercakap. Okey, faham. Tapi ada juga yang mazhab agak dia konservatif, dia kata mesti kena cakap. Dia mesti kena cakap. Yalah, benda bukan senang kan, betul, nak lafazkan balik, nak betul balik. Jadi perbuatan itu menggambarkan bahawa dia nak rujuk lah. Dia nak rujuk, perbuatan dia menggambarkan. Even dia masuk, katakan isteri tidur bidak lain dah bercerai kan, dia masuk bilik isteri dia bersama isteri dia, itu pun dikira anggap dah rujuk dah. Dah selesai. Khalas, sudah ada proses rujuk di situ. Cuma dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bima'ruf, dengan lepas tu jaga elok-elok. Jangan ulang lagi lah cerita lama. Tutup buku dah habis. Au fariquhunna bima'ruf. Kalau betul tak mau pun juga mestilah dengan ma'ruf. Apa ma'ruf? Dia ada beberapa perkara. Betul dah habis 3 bulan, tempoh, iddah 3 kali suci dah selesai, tak nak rujuk juga, maka adalah sedikit pempasan yang diberikan. Sebagai muta'ah dia panggil. Muta'ah maksudnya berilah sedikit sagu hati. Ialah orang yang dah hidup sekali, lama dah hidup dengan you, takkan tak ada apa-apa pampasan. Bukan sebagai satu sagu hati. Pak Hamka kata sebagai obat hati. Obat hati. Sebagai pemujuk, apa tak tahulah. Tapi obat hati dia panggil muta'ah. Wa fariquhunna bima'ruf. Cuma, heran kan? Tak ada orang kat Malaysia ni ataupun tak tahulah orang bercerai aman damai. Tak ada. Rasa tak, jarang. Mesti gaduh. Saya lihat kalau dulu pergi ambil anak dari orang ni, berdulang-dulang, meminang, berpantun kan.
lawa-lawa pergi. Betul. Semua kan. Masa nak ambil, masa nak pulangkan balik, jadi dalam keadaan tercedera, dalam keadaan sakit, so ini semua adalah satu suasana yang Islam tidak benarkan. Dia tidak boleh menganiaya, dia tidak boleh. Bukan begitu Islam ajar kita. Kalau tak mau pun mesti bi ma'ruf. Ma'ruf ni dengan cara baik. Wa ashidu dhawi adli minkum. Sebab itu Quran kata sama ada cerai ada saksi 2 orang ataupun rujuk ada saksi 2 orang. Kenapa perlu saksi, Nazrin? Apa ni Dai Nazrin? Sebab takdir kata lepas suami itu menceraikan isteri, berlaku sesuatu ke atas wanita tersebut. Maka siapa yang nak jadikan saksi? Ataupun selepas suami itu menceraikan isteri, suami itu meninggal, siapa yang nak saksi? Untuk harta pusaka, untuk dan lain-lain lah, untuk sebagai pembagian harta dan juga sebagainya. Kecuali talak 3. Talak 3 memang terputus, tak ada dapat apa-apa. Terputus. So sebab itu dia kena ada saksi. Kalau mengikut kebanyakan mazhab, ada mazhab kata masa cerai kena ada saksi, masa rujuk tak perlu saksi. Ada mazhab kata masa cerai tak perlu saksi, masa rujuk kena ada saksi. So perselisihan. Bagi saya, bila dalam di Malaysia punya praktis, bila perceraian itu berlaku, maka hendaklah didaftarkan di mahkamah syariah. Faham? Dia kena daftar dekat mahkamah syariah. So dia kena ada rekod. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kena ada rekod. Pengerekodan itu sangat penting untuk memantau perkara yang sama tidak berulang ataupun untuk mengadakan sesi-sesi kaunseling dalam keadaan itu. Cuma satu benda lah saya nak bagi tahu juga orang perempuan. Dia banyak hadis yang sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala cukup marah ke orang perempuan ni suka minta cerai. Marah. Allah marah, kata apa? Tak boleh bau syurga. Ya. Kan? Gaduh. Abang lepaskan saya. Saya tak boleh dah hidup dengan abang. Kalau macam ni keadaan, abang lepaskan saya. Minta saja ya. Minta lepas saja. Siapa pula pegang awak, memang terlepas pun sekarang. Cuma sekarang ni, dia tidak boleh diminta-minta. Memanglah, sebab itu saya selalu percaya bahawa keramatnya ialah, di mana kalimat-kalimat keramat ialah toleransi. Kan? Pernah Nabi SAW pun disinggung oleh isteri. Pernah juga dalam beberapa keadaan, contoh dalam surah Tahrim kan, ada beberapa insiden saya nak kongsikan nanti dalam surah At-Tahrim bagaimana Rasulullah SAW tersinggung dengan sifat sikap isteri. Bila Rasulullah SAW pergi rumah isteri yang bernama Zainab, Rasulullah bermalam di situ, kemudian Rasulullah pergi rumah Hafsah pagi-pagi, kemudian Hafsah rasa tak selesa. Yang itu kita nak detailkan sikit. Lihat bagaimana Rasulullah SAW seorang insan yang hebat menangani krisis rumah tangga. Among the wives. Tapi sebelum sambung saya bagi orang tertanya-tanya macam mana dia punya penceritaan tentang dua tadi tu. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jika selesai iddahnya, jika tidak lagi satu hati, dilepaskan dengan baik. Kalau masih lagi ada rasa sayang, rasa cinta, rasa nak bersama, bersatulah balik dalam keadaan yang baik. Itu yang patut diteliti dengan sebaiknya, dipertemukan dalam keadaan baik, diambil dalam keadaan baik, dilepaskan juga dalam keadaan yang baik. Elakkan pertelingkahan, elakkan pergaduhan, harmoni diutamakan. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tadi sebelum kita berehat, kita tinggalkan anda dengan kisah yang mana Ustaz nak kongsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersinggung dengan isteri baginda. Ustaz, mungkin nak teruskan penceritaannya. Ya, Silakan. terima kasih Da'i Azrin. Ya. Para penonton yang saya kasih sekalian. Saya nak ketengahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani setengah keadaan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah At-Tahrim. Kenapa surah itu dinamakan surah At-Tahrim? Surah At-Tahrim ini surah yang mengharamkan sesuatu. Kenapa dinamakan tahrim? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas telah mengharamkan madu,
daripada baginda lah. Maksud baginda janji tak nak makan madu. Bukan sebarangan madu. Madu yang diranih oleh Zainab dengan beberapa herba. Rasulullah bermalam di rumah Zainab radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha. Kemudian pagi-pagi itu sebelum keluar rumah, Zainab bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan madu yang diranih dengan beberapa herba. Rasulullah makan, lepas tu Rasulullah jalan pergi rumah Hafsah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai rumah Hafsah, Hafsah rasa bila Hafsah sambut Rasulullah SAW, Hafsah dapati mulut Rasulullah ni ada bau. Ada bau. Sebab barangkali madu yang diranih dengan herba itu menyebabkan bau itu melekat di mulut. Maka Hafsah kata, Rasulullah, apa yang bau tak kurang enak ni? Rasulullah kata, aku makan madu di rumah Zainab. Tak sedap bau dia Rasulullah. Rasulullah kata apa? Wallahi lan a'udu ilaiha abadan. Demi Tuhan sesungguhnya aku takkan makan lagi dah madu tu. So secara tidak langsung Rasul telah mengharamkan benda yang halal. Sebab itu Allah tegur, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Muhammad, kenapa kamu haramkan satu benda yang halal ke atas kamu? Semata-mata kamu haramkan benda itu semata-mata mencari kesenangan daripada isteri-isteri kamu. Maka turunlah surah itu menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dalam surah itu Nabi SAW dah bagi tahu, wahai Hafsah, la tukhbiri ahadan. Jangan bagi tahu siapa-siapa yang abang tak nak makan madu dah yang dirani dengan herba tu. Keesokan harinya semua isteri Nabi dah tahu dah. Cepat tersebar. Tersebar. Sedangkan Nabi bagi tahu, Hafsah jangan bagi tahu siapa-siapa. So ramai isteri dah tahu dah. So itu yang turun pula ayat wa id arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Kan? Falamma nabba'aha bihi anba'aha. Kemudian digambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga isteri Nabi Hafsah tanya, man anba'aka hadha? Nabba'ani al-alimul khabir. Isteri tanya, siapa yang bagi tahu Rasulullah yang mana cerita ni sudah tersebar? Yang bagi tahu aku adalah Allah. So insiden ada tak? Ada. Sehingga mengikut setengah riwayat Rasulullah SAW telah menceraikan Hafsah sehingga turun ayat suruh rujuk balik Hafsah. Jadi para penonton yang saya kasih sekalian, bukan senang untuk menguruskan rumah tangga. Betul. Sebab kata dalam banyak keadaan perlukan kepada kesenian, perlukan kepada suatu kefahaman yang mendalam. Sebab mutakhir ini kita melihat bahawa hilangnya tanggungjawab. Betul. Tanggungjawab. Kebanyakan kes-kes cerai yang berlaku di Malaysia, sempat saya baca dan saya catat semalam kan, kes-kes cerai yang berlaku, kalau mengikut tahun 2020 punya andaian perceraian, 1 jam ada 15 kes. For 1 hour, we have 15 cases. 2020 tak 2020 punya andaian dan juga bacaan. Jangkaan lah kita kata. Tepat tu belum tahu lagi. Tapi jangkaan. Melihat pada senario 2019, 2019, dilihat pada 2020. Berapa tadi Ustaz? Setiap 1 jam 15 orang? 15 perceraian. Ini kita dah sejam Ustaz. Sejam dah ada 15 15 orang dah tu. Kalau mengikutlah. Saya bukan menakut-nakutkan orang di luar sana, tetapi saya nak beritahu, ia bukan satu perkara yang ditakuti, tetapi satu perkara yang harus dirisaukan kita bersama. Betul. Sebab kalau keadaan ini berterusan, dia tidak akan menguntungkan kita, dia akan lebih memporak-perandakan keadaan, dia akan menjadikan kita kucar-kacir, rumah tangga tidak terurus, anak-anak tidak terbela. Jadi semua ini akan membawa kepada ketidakstabilan dari sudut hidup kemasyarakatan. Dia akan membawa kesan-kesan yang sangat negatif pada masyarakat. Cuba tuan-tuan lihat balik kepada family anak-anak yang terluka hati mereka disebabkan perceraian mak dan ayah. Anak-anak ini terpinggir. Anak-anak ini dalam hati mereka ada yang terluka, yang mereka bawa sampai ke hujung. Kalau ayah itu menyebabkan perceraian, maka anak-anak itu akan melihat ayah itu menjadi punca. Dan sampai ke sudah kalau anak perempuan yang memerhatikan ayah ni mengasari ibu, sampai ke sudah anak perempuan akan menganggap lelaki ni kasar, lelaki ni ganas, lelaki ni jahat. So boleh jadi anak perempuan ni satu ketiga nanti dia tak nak kahwin. Dia nak berkapal tapi tak nak kahwin sebab dia tak mahu ada komitmen. So puncanya cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa hitam yang berlaku dalam kehidupan awal anak-anak ni. Sebab itu seorang anak lelaki bila melihat seorang suami, bila melihat ayah dia, bila anak perempuan melihat ayah ni seorang lelaki yang romantis dan juga menjaga baik rumah tangga, maka anak perempuan yang akan mengidamkan, aku menghidamkan supaya suami aku kelak sifat dan budi pekerti seperti ayah. Dan begitu juga anak lelaki yang bila melihat ibu
ibu yang tekun, ibu yang seorang penyantun, ibu seorang yang penyabar, yang banyak memberi motivasi kepada ayah. Jadi anak lelaki melihat satu nanti kalau aku nak isteri seperti ibu aku. Sebab biar nampak perwatakan, biar ada sifat demikian. So dia membesar dalam suasana yang terbina jiwa dan akal, budi dia. Dia bukan seorang yang sudah tertekan perasaan. Bukan senang, kecil-kecil lagi awak heret anak-anak awak aku turun naik mahkamah. You kena berkorban lah. Kita kena ada sifat berkorban untuk meletakkan kepentingan peribadi di tepi dan meletakkan kepentingan generasi kita di hadapan. Apa yang menguntungkan, apa yang merugikan? Saya tak boleh hidup. Apa pasal tak boleh hidup? Adakah tak boleh hidup itu apa punca dia? Kita lihat, kalau punca-punca, alamak, kalau kadang-kadang kita lihat punca-punca itu bukanlah punca-punca yang besar sangat pun. Betul. Kalau saya lihat kat sini Daing Azrin, 15 kes. Untuk 24 jam kita ada 360 kes. Satu hari, within 24 hours, we have 360 cases. Oh, cakap orang putih. So, kali dengan 12, kita ada berapa? So, kejumlahnya kita ada 360 kes satu hari. So, kali dengan 30 hari, saya ada 10,800 kes. Saya kali pula dengan 12, saya sudah ada 129,600 kes. So, nearly 130,000 kes perceraian. Itu belum kita lihat balik pada mahkamah. Banyak mana kes-kes yang sampai sekarang tak dapat dibicarakan. Disebabkan tak hadirlah macam-macam kerana mohon nak fasa, mohon nak cerai, tak datang mahkamah, hakim. Jadi semua ni menjadikan kita ni tidak serius dalam kehidupan. Betul. Kita tidak serius dalam kehidupan. Nabi bagi kita contoh yang baik. Surah Al-Quran ini tunjuk kita contoh yang baik. Cuba tuan-tuan lihat ayat di hujung ayat yang kedua ni hujung. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu", di pangkal ayat yang ketiga, "wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Kita biasa dah dengar ayat ini. Dan kebanyakan rumah-rumah ada gantung ayat ini. Dia kata ayat 1,000 dinar. Saya duk cari apa punca ayat 1,000 dinar, saya pun tak jumpa. Itulah apa yang jadi 1,000 dinar, saya pun tak jumpa. Tak apa. Itu tak apa. Kita apa macam ni tuan-tuan. Apa guna nak 1,000 dinar kalau rumah porak-poranda? Betul, faham. You nak buat apa? Ada 1,000 dinar. Tapi suami isteri tak ada kesefahaman. Anak-anak sudah tidak ada haluan yang betul. So ada 1,000 dinar, 2,000 dinar, 3,000 dinar, berpuluh-puluh ribu dinar pun tidak datang manfaat. Sebab duit bukan menjadi penyelesaian dalam isu-isu yang kerumah tangga ni. Saya fikir tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala selitkan wa may yattaqillah dalam ayat kedua dan hujung ayat pangkal ayat ketiga? Kenapa? Allah nak beritahu, dalam isu perceraian, dalam isu iddah, dalam isu kamu nak rujuk balik, dalam isu kamu nak berpisah juga, kamu ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hei suami, ingat kalau kamu ada takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah, menyerahkan urusan itu kepada Allah dan serah bulat-bulat, Allah tidak akan kecewakan. Mesti ada jalan keluar. Mesti ada jalan keluar. Jalan keluarnya bukan perceraian, bukan mahkamah syariah. Duduk bincang balik. Makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan berikan rezeki lain pula. Allah Taala rezeki ni apa? Rezeki ni jangan terus kita nampak wang ringgit, kan, kereta, rumah mewah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa yang Allah akan berikan? Allah akan kembalikan balik kebahagiaan hidup. Betul. Allah akan kembalikan balik kebahagiaan hidup. Allah akan beri kita nikmat hidup. Tuan-tuan, orang nak bercerai, rumah tangga bergelora. Alah, jangan ke rumah tangga Rasulullah. Rumah kita ni mana boleh dielakkan daripada ada sedikit sebanyak persengketaan. Bak kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Mana pernah kita tak pernah ada perfect, tak ada. Tapi kita mesti ada seni. Kita mesti ada seni untuk menyelesaikan keadaan tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi apa juga keadaan dalam persengketaan rumah tangga, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah maksudnya serahkan urusan itu kepada Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan kecewakan orang yang menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi
dalam isu berkaitan rumah tangga. Sebab dia berkaitan dengan perasaan, dia berkaitan dengan kekeluargaan. So, semua ini dihilang ketenangan. Faham. Dihilang ketenangan. Bila jadi tak tentu arah, jadi hilang ketenangan. So, kita tidak mahu keadaan-keadaan yang tersebut membelenggu kehidupan kita, turut memberi kesan kepada anak-anak kita, orang di keliling kita, kan. Kita bila kahwin, kita bukan kahwin perempuan itu saja, kita secara tidak langsung kita sudah berkahwin, kita sudah ada hubungan kekeluargaan dengan satu keluarga isteri kita. Isteri kita pun sama juga, dia tidak boleh anggap saya kahwin dengan awak saja, keluarga saya pun mesti dilihat sebagai keluarga dia juga. Betul. So part of the family. So dengan perkahwinan itu keluarga kita jadi besar. Family kita jadi besar. Kita mesti ada rasa hormat pada keluarga isteri dan isteri perlu ada rasa hormat pada keluarga suami. So ini keharmonian. Maksudnya wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillah. So dia mesti disadurkan sifat takwa, sifat tawakal. Ingat takdir Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah tidak akan kecewakan. Dan satu benda yang kita kena ingat, Allah tidak perlu berunding dengan manusia untuk menetapkan sesuatu takdir, mana baik mana buruk. Allah lebih maha mengetahui. Wallahu a'lam. Itu kupasan panjang lebar dari Ustaz sebentar tadi untuk memberikan satu kefahaman kepada kita berkenaan dengan bagaimana untuk kita memberikan satu keharmonian dalam kehidupan berumah tangga. Ada dua kuncinya di situ, iaitu takwa dan tawakal. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan persoalan yang seterusnya ni Ustaz, di Facebook Tanyalah Ustaz, dia nak minta perincian berkenaan dengan maksud takwa dan tawakal itu bila mana ditanyakan soalan dari sahabat Facebook kita Nur Yaya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, dalam ayat 2 dan 3 Allah menyebut perihal takwa dan tawakal. Soalan saya, apakah perbezaan antara takwa dan tawakal? Dan kita nak sambut pula dengan soalan yang kedua ini untuk kita rangkumkan sekali dari Syekh Malaya Ibnu Arashi. Wow. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, pada ayat ketiga surah terdapat ayat, dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Konsep tawakal yang bagaimana harus ada dalam setiap umat Islam di akhir zaman ini Ustaz. Untuk kita masuk seketika pada persoalan ini berkenaan dengan takwa dan tawakal. Kalau tadi apa perbezaan, dan kita nak tambah di hujungnya, kalaulah dapat perbezaan itu, apakah yang sebenar-benarnya takwa dan tawakal di akhir zaman ini Ustaz? Silakan. Okay. Terima kasih. Dia perbezaan di antara takwa dan tawakal. Takwa ni saya sebut tadi dia ada empat elemen ataupun empat rukun dia. Sebagai ulang kaji sebut takwa ni Sayyidina Ali sebut mesti ada empat. Pertama sekali takut kepada Allah. Keduanya syukur kepada Allah. Ketiganya beramal dengan Al-Quran, baca dan beramal dengan Al-Quran. Yang keempat buat persiapan jumpa Allah. So ada empat. Itu namanya takwa. Tawakal adalah penyerahan. Maksudnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat kita berserah segala sesuatu. Maksudnya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala ini tempat kita bersandar dalam segala sesuatu. So itu tawakal. Namun demikian, takwa dengan tawakal ini bila dia sudah tahu Allah itu Tuhan yang Maha Berkuasa, hanya takut kepada Allah, so ada sifat syukur, ada sifat beramal dengan Al-Quran, ada sifat persiapan. Kalau ada empat elemen ini, tawakal tu akan ada dalam diri seseorang. Betul. Sebab dia tahu pada siapa dia nak bertawakal. Dia tak adalah sampai yang biasa kita dengar tawakal ini orang menyerah tanpa usaha. Cuma tawakal ini tidak boleh, dia tidak akan menepati tawakal bila kita berserah kepada Allah tanpa usaha. Betul. So dia ada syarat dia. So bila saya nak bertawakal kepada Allah, saya kena usaha dulu. Biasalah orang bagi contoh, nak masuk dewan peperiksaan, nak exam kan, tak baca buku. Kita kata, besok nak exam, tengok relax aja, duk main game, tak baca buku pun. Dia kata, alah Ustaz, tawakal aja. Tawakal. Masuk dewan peperiksaan, tak boleh nak jawab. Termenung tengok soalan. Jawab, bantai jawab. Dia keluar dari dewan peperiksaan. Kata, macam mana? Sebab tak baca buku, soalan jawab tak? Bolehlah Ustaz, saya tawakal aja Ustaz. Saya jawab aja tawakal. Tak kenalah. Pernah juga berlaku dalam satu insiden di zaman sahabat, bila seorang sahabat ataupun zaman dia ada satu riwayat bila seorang sahabat ni bawa kuda, ditinggalkan kuda di luar rumah tanpa ditambat kuda tersebut. Bila Rasulullah kata, kenapa kuda itu tidak ditambat? Kenapa engkau lepaskan saja? Aku tawakal ya Rasulullah. Tak, itu bukan tawakal. Tambat dulu baru tawakal. Faham? Tambat dulu baru tawakal. Sama juga rumah kita. Tidur malam tak payah tutup tingkap, Tenganga pintu rumah kan. Tenganga tidur.
Kata, bang, tak tutup ke pintu kamera? Tak apa, bang. Tak apa, sayang. Kita tawakal. Kalau pencuri masuk, rompak, ambil barang, mencuri barang, tawakal lah. Itu takdir Allah. Takdir. Kemudian takdir pula, tawakal. Tapi ada juga yang salah konsep tawakal. Contoh saya ambil contoh. Kita katakan kita ada sekolah tahfiz. For example, jangan ada yang terasa. Kita ada sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz kita tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh PBT, pihak berkuasa tempatan. Faham. Dari sudut bombernya, dari sudut laluannya, tangganya, keselamatan ni kita tak ambil kira. Yang penting kita nak budak hafal Quran. Kita kata, elemen-elemen ni semua penting. Nanti kalau terbakar ke apa, macam mana nak buat? Tawakal lah Ustaz. Kan salah dah tu. Salah tu. Salah tawakal. Orang macam dia salah tawakal. Tak betul tu tawakal cara tu. Kita buat semua persiapan, lepas tu baru kita kata tawakal. Kalau terbakar juga. Kita ada katakan sekolah kita atau sekolah persendirian atau sekolah tahfiz, ada van. Tak renew rotek. Tak buat cek apa ni. Kereta tu tidak dibawa untuk pemeriksaan ke dengan workshop ataupun tidak dibuat rutin servis. Lesen tak ada. Lesen tak ada. Bawa 16 van tu patut ikut muatan 8 orang aja atau 10 orang. Ini sumbat sampai 22 orang. Tak boleh nak kontrol. Yang bawa tu pula tak ada lesen. Pap, accident. 16 budak-budak ni mati. Atau meninggal. Cakap apa? Masa bawa tu, you tak ada lesen kan? Kereta pun tak servis. Lepas tu, ni 18 orang. Kereta tu dah lah tak servis. Tak berapa sehat kereta tu. Lepas tu, budak pula sembuh 22 orang. Macam mana ni? Tawakal aja Ustaz. Kan salah tawakal. Saya boleh consider orang ni sengaja bawa benda tu dan juga boleh jadi, tak tahulah, saya nak cakap kamu marah kat saya pula. Tapi, this is unfair. Tak betul. So, tawakal yang salah tempatnya. So, kita kata takwa. Kalau betul lah kita ni ada nilai-nilai takwa, kita mesti sadurkan dengan tawakal. Tawakal yang berpaksi kepada usaha yang telah didahului sebelum kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang patut kita ambil peduli berkenaan dengan tawakal sebentar. Tadi bukan menyerahkan hanya berah begitu saja, tetapi perlulah ada usahanya di situ. Jika berdoa pun ada usaha, tawakal, usaha perlu diikuti didahului sebelum tawakal. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, untuk kita renungkan perbincangan yang dikupaskan sebentar. Tadi kita nak beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, bertemu kembali bersama sidang penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini mengupaskan tentang surah At-Talaq, talak dan iddah. Pada pagi ini kita kupaskan untuk penonton-penonton semua daripada pengajian tafsir Al-Quran pada pagi yang berbahagia ini. Kalau tadi kita dah kongsikan bagaimana ayat pertama menceritakan tentang sebaik-baik cara untuk kita melepaskan pasangan, dan yang kedua tadi dan ayat ketiga kita menyebutkan tentang kunci takwa dan tawakal untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmoni. Dan jika habis iddah, jika nak lepaskan dengan cara yang baik, dan kalau nak kekal bersama pun dalam keadaan yang baik, menepati hukum-hukum yang telah ditetapkan kepada kita. Itu poin yang penting untuk kita ambil pada pagi ini, hasil huraian 3 ayat pertama surah At-Talaq. Baik, kita nak sambung untuk ayat yang keempat dan seterusnya. Mari sama-sama kita dengarkan bacaan tersebut. Dipersilakan Ustaz untuk ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dan telah putus asa dari haid di antara perempuan-perempuan kamu. Jika kamu ragu-ragu, maka iddah mereka ialah 3 bulan dan tidak berhaid. Dan yang sedang hamil, waktunya ialah sampai mereka melahirkan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menjadikan mudah urusannya. So ada berapa kategori wanita dalam ayat ini? Pertama sekali, wanita yang dalam keadaan haid. Wallati ya'isna minal haid. Wanita yang sudah terputus haid, maksudnya sudah menopause. Ya, faham. Dari sudut biologinya, dari sudut biologi, wanita ini sudah terputus haid, so dia tidak ada haid dah. Dia tidak ada cuti 3 bulan, 7 hari ke 15 hari. Tak Kan? Wanita haid paling pendek 24 jam. Paling panjang 15 hari. 15 hari. Pandai Zri. Sibuk betul. Betul jawab. 15 hari. Hari ke-16 kalau haid lagi dikira sebagai istihadah, darah sakit, maka wanita kena mandi dan juga ambil wudu untuk solat dan juga amalan-amalan seterusnya. So itu keadaan. Tapi kalau ada wanita yang sudah menopause, memang tak ada haid dah. Ini tabatum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Jadi kalau dia sudah menopause, tempoh iddah dia 3 bulan. Kod Pak Long tak berkenan dah dengan Mak Long. Mak Long dah 65, Pak Long dah 70, tak mau dah. Kan tiba-tiba pula Pak Long kata aku ceraikan hang. 3 bulan lah Mak Long kena iddah walaupun Mak Long tak ada haid. Sampai hati Pak Long. Baik. Kesian Mak Long. Kan? Wallahi lam yahidun. Begitu juga wanita yang tidak berhaid. Ada wanita yang tidak haid macam Fatimah, anak puteri Rasulullah SAW, memang tak ada haid. Tapi dia mengandung, melahirkan anak. Itu saya belum lupa, saya tak sempat lagi discuss dengan doktor-doktor pakar. Yang itu pun saya dapatkan maklumat juga. Jadi maksudnya ada wanita yang dia tak datang haid, tapi dia 3 bulan juga. Itu satu keadaan. Dia mungkin dewasa tapi tak ada haid, 3 bulan juga. Ada keadaan lain, mungkin orang nikahkan anak dia umur kecil lagi, belum haid lagi, kan? Belum datang bulan lagi. Masa tu budak tu tak datang haid lagi, dia sudah nikahkan. Sebab ada setengah negara yang memang ada buat, tapi di Malaysia kita telah pun mengguna pakai had umur untuk dinikahkan kanak-kanak, bukan 18 tahun ke atas. Kita tak benarkan dah bawah umur yang dibenarkan. Ini mengikut beberapa negeri yang telah mencapai kesepakatan dalam menetapkan umur nikah anak tu. So kalau anak bayi kecil lagi budak tu dinikahkan, tak ada haid lah. Tak ada tempoh iddah untuk kanak-kanak tersebut. So ini keadaan-keadaan yang disebut. Yang berikutnya, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Dan begitu juga wanita-wanita yang mengandung. Dia tengah mengandung, tiba-tiba suami dia ada krisis apa sebagainya, diceraikan isteri dia. Ceraikan isteri dia, maka tempoh isteri dia beriddah ialah sampai lahirkan anak tersebut. Katakan masa diceraikan itu, baru doktor sahkan wanita itu mengandung 4 minggu. Kandungan itu baru 4 minggu. So dia kena tunggulah lagi 8 bulan. 8 bulan dilahirkan anak, habis. Walaupun dalam keadaan nifas, dia tidak ada, dia dah boleh nikah dengan lelaki lain. Dia menikah dah. Boleh masuk minang, terus terima, terus nikah. Boleh. Jadi itu wanita yang dalam keadaan kalau mengandung, suami ceraikan. Tadi saya dah sebut di awal-awal perbincangan tadi, sekiranya wanita itu 9 bulan dah mengandung dalam sarak ni, tunggu seminggu lagi nak beranak, ataupun 2 minggu lagi nak beranak. Tiba-tiba tak apa benda, tak suami dia bergaduh, bercakap, tak puas hati, bergaduh. Tiba suami kata, aku cerai dengan kau. Dalam seminggu lagi nak beranak ni, ceraikan. Bila ceraikan, aku ceraikan kau, yang mengandung, wanita yang mengandung terkejut. Tak sampai seminggu dah. Nak tunggu. 1 jam lagi, dia ceraikan isteri dia pukul 9, pukul 10 isteri dia beranak. So, tempoh wanita itu punya iddah 1 jam. Dia jadi begitu, saya. Sebab dia setelah melahirkan habis. So, iddah dia adalah sampai dia melahirkan anak. 1 jam habis. Tapi contoh Ustaz, kalau satu situasi lain Ustaz, contoh kalau tadi kita tengok kat sini ada 3 yang disebut. Kalau kita ambil satu contoh, dia iddah yang 3 kali suci tadi tu 3 bulan. Contohlah tinggal lagi 2 minggu, dia nak habis iddah tu.
tiba-tiba suaminya meninggal, Ustaz. Adakah edah tu bertukar ikut edah yang suami meninggal 4 bulan 10 hari ataupun kena habiskan yang tu je? Dia tukar jadi edah. Dia jadi bertukar, Ustaz? mati. Oh, dia sambung yang tu. Walaupun ada tinggal seminggu lagi, terpaksa tambah lagi 4 bulan 10 hari. Oh, dia berubah jadi begitu ataupun kita ingatkan dia terus sambung, Ustaz? Betul. Ya tarabbas nabi anfusina arba'ata asyhurin wa asyara. 4 bulan 10 hari tempoh dia tu. Sebab dia dalam keadaan dalam tempoh dia boleh dirujuk. Tempoh itu tempoh boleh dirujuk. Tempoh boleh dirujuk. Dia belum putus habis tu. Selagi dia tak putus habis, so masih lagi ada possibility untuk dia rujuk balik. Baik, okey. Itu yang dikongsikan sebentar tadi berkenaan dengan edah yang disebutkan dalam ayat yang keempat. Ada 3 yang disebutkan. Yang pertama, bila mana terputus haidnya. Yang kedua, berkenaan dengan yang 3 bulan, tentang 3 bulan yang datang haid. Dan yang seterusnya berkenaan dengan yang mengandung. Bila mana selesai melahirkan anak, maka habislah edahnya di situ. Baik, kita ada soalan yang seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat Facebook kita Azizah Admaja Puteri. Apakah soalan yang kita tinjau? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Dalam ayat surah At-Talaq, ayat yang keempat, ada menyebutkan tentang maksudnya tadi, dan soalannya, bagaimana jika menikah sebelum berakhirnya masa iddah dari suami pertama? Apakah ini diperbolehkan ataupun dilarang dalam Islam? Terima kasih Azizah atas soalan yang ditanyakan. Itu Ustaz, boleh ataupun tidak, Ustaz? Tidak boleh lah. Oh, boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh. Jangan. dalam iddah mana boleh. Dia kena habis iddah baru dia boleh dipinang, boleh dinikahi. Dia mesti tunggu habis iddah tu. Walaupun pinang tak boleh, Ustaz? Pinang, dia kata pinang ke nikah? Dia kata nikah, Ustaz. Nikah. Nikah. Pinang boleh? Pinang dia masih isteri orang. Dari moral tak boleh lah. Tak boleh. Lagipun dia dikira sebagai, kalau dia betul dia bercerai besok, bercerai, dia jadi janda. Betul kan? So, untuk janda dia tak proses untuk meminang, bertanya, dapat muafakah, dapat persetujuan, dia nampak tak seperti anak dara. Dia punya ketat tu. So, it's not big issue lah bagi saya. Bukan isu besar sangat untuk meminang. Tapi meminang pun dari sudut moralnya ialah selepas dia habis iddah. Boleh je orang datang Minang kata awak dah bercerai. Ya, saya dah bercerai. Tunggu apa ni, memang kami tak nak dah lah kan, habis-habis dah. So memang tak ada peluang dah nak balik-balik, nak baik-baik tak ada. Jadi saya memang lepas ni tunggu je lah siapa nak masuk Minang. So masuk Minang dalam keadaan iddah. So apa nak jadi? Jadi boleh tak dia terima? Terpulang balik dia terima. Tapi dia tidak boleh bernikah. Bernikah mestilah setelah selesai tamat iddah dia 3 bulan, 3 kali bersuci. Tapi kalau lebih baik tu meminang pun tunggulah setelah habis. Tunggulah dari sudut moral. Dia masih lagi consider isteri orang. Betul. Mana tahu last minute, last corner tu dia boleh. Last lap. Last lap tu dia kata, alamak, dia kata tak boleh lah macam ni. Dia ialah manusia ni, dia macam mana pun dia kena muhasabah juga. Hati berbolak-balik, Ustaz. Hati berbolak-balik. Mana tahu nanti dia dia kadang saya tak faham. Setelah anak 4 orang, 5 orang bercerai, saya tak boleh terima, saya tak boleh absorb. Saya tak tahu orang lain. Betul. Dia dah ada anak 5 orang, 6 orang, 7, 8 orang kan. Lepas tu nak bercerai. So what the reason? Reason kalau lelaki, ada juga reason kerana lelaki, ada juga reason kerana perempuan. Ada 15% perceraian berpunca daripada lelaki. 11% berpunca daripada kecurangan di pihak perempuan. So 11% tu yang lelaki ni apa? Adakah sebab dia curang? Tak. 11% lelaki ini dia bercerai kerana dia tak boleh nak hidup berkeluarga. So dia ni dah biasa hidup bujang kan, lepak, motor sana, motor sini, pergi berlibur situ, pergi berlibur sini. Jadi dia hidup bila kahwin ni rasa macam terkongkong pula. Terkongkong. Yeah. baru hang tahu terkongkong tak terkongkong kan. Maksudnya dia tak boleh nak hidup. Betul. Dia tak boleh nak terima environment tu. Dia mungkin isteri ada orang dapat isteri penyenyap. Penyenyap. Penyenyap maksudnya senyap. Tak berbunyi. Tak bunyi. Yeah. Saya nak makan. Abang pun makanlah. Senyap. Dia tak ada apa-apa. Dia macam tak ada excited sangat. Ada isteri, dia semua nak tanya.
Semua tanya. Kita naik kereta baru keluar jalan aja tengok lori banyak-banyak lalu. Lori ni gimana bang? Mana kita tahu? Kan? Banyak benda dia tanya. So banyak benda cakap. Kalau setakat itu saja conversation tak apa. Suami balik pergi mana-mana sikit-sikit tanya. Abang kat mana? Tak balik lagi. Kan? Itu setakat itu tak apa. Dia macam ni. Abang kat mana? Tak balik lagi. Kan? Dah pukul berapa ni tak balik? Itu okey lagi. Satu lagi keadaan ayat, dia tanya, dah pukul apa sekarang? Tak jumpa jalan nak balik rumah ke? Itu dah marah tu. itu ayat ajak bergaduh. Kan? Itu ayat ajak bergaduh. Tapi tengoklah macam mana suami baca mesej tu. Kalau dia baca mesej macam isteri ajak bergaduh, so dia akan jadi gaduh lah. Memang saya tak tahu jalan nak balik. Kenapa? Jadi dia kan start kan? Tak tahu. Kejap lagi abang sampailah. So cool balik. So give and take suasana. Azrin ni semua untuk tutorial untuk Azrin sebelum berumah tangga ni. Kena betul-betul besok. Saya rasa seram tak? Jangan. Dia macam ni ada juga. Itu yang saya tak mahu tu. Aduh. Sebab begini tuan-tuan. Tuan-tuan lihat. Ada orang tak nak kahwin. Umur 30 lebih tak nak kahwin. Ialah jodoh satu hal. Ada orang memang dia tak nak kahwin. Tak nak lah Ustaz. Tak apalah Ustaz. Malah lah Ustaz. Tak boleh. You punya kehidupan ni, Allah jadikan saya sebagai khalifah. Kanak-kanak, bayi, jadi remaja. Lepas tu jadi dewasa. So dewasa ini saya kena membina sebuah rumah tangga. Tak boleh hidup single-single. Baik. Boleh Nazrin Ya, tadi saya gurau Ustaz. Tarik balik. Takut. Okey. Baik. Jadi maksudnya... kita mesti melihat kepada keadaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan supaya kita ni nampak betul-betul memainkan peranan sebagai suami dan isteri dan faham apa benda berlaku. So semua ini menggambarkan adalah dalam Islam tak ada satu benda pun yang terpisah daripada ilmu. Betul. So kita kena perkemaskan diri kita dengan ilmu supaya even dalam isu-isu berkaitan dengan iddah, rujuk, cerai, semua syarat dengan ilmu pengetahuan. Apa hak wanita pula, apa hak lelaki pula kan. So sama jugalah bila saya bercerai. Dalam tempoh iddah, isteri saya tak boleh usir keluar. Keluar kau dari rumah ni. Dah aku dah bercerai, aku tak nak tengok muka kau. Tak boleh macam tu. Dia masih lagi di bawah tanggungan si suami. Dari sudut nafkah dia, makan minum dia, tempat perlindungan masih lagi di bawah jagaan suami. Amboi. Dah hidup 15 tahun, tiba-tiba ada krisis, dibuang begitu saja. Sebab itu saya sebut, kita lihat kesalahan masing-masing. Kalau kesalahan lelaki tadi itu lebih kepada nak hidup berpoya-poya, mungkin boleh di kaunseling, boleh baiki. Tapi kalau isunya adalah melibatkan isu moral, apa dia? Dia pergi, dia ada wanita simpan, dia simpan wanita lain. Ataupun perempuan ini pula, dia ada couple dengan lelaki lain. Yang ni mungkin sukar bagi masing-masing untuk memaafkan. Kerana dia main tali belakang kan. Dia telah mengkhianati suatu kepercayaan daripada pihak, sama ada pihak isteri atau pihak suami. Yang ni agak susah sikit kalau kita nak baiki. Dan kes-kes yang Ustaz jumpa pun, yang ni memang payah sikit nak jumpa. Ada satu cerita Ustaz nak kongsi juga. Kita orang pergi ke mahkamah syariah, kita nak collect data. Data kes-kes cerai apa tu, kita nak buat kajian sikit. Masa tu Ustaz ni kata, Ustaz yang simpan data ni kata, Ustaz kejap Ustaz, ada pasangan saya nak kaunseling kejap. So kita duduk tepi, tak perasan lah, kita dengar dia perbualan. Perempuan tu dah sampai, lelaki tak sampai lagi. Sebab dia kena kaunseling dua-dua sekali. Betul. Tak boleh asing-asing. Perempuan dah sampai, lelaki tak sampai lagi. Ustaz kata, mana kata janji pukul 3, sekarang pukul 3, mana you punya pasangan tak sampai? Saya tak boleh kaunseling seorang, saya kena kaunseling dua-dua sekali. Jadi perempuan ni kata, itulah Ustaz, dia kata nak datang. Time ni memang ada janji semua elok dah, tapi tak sampai, saya pun tak tahu. Kejap Ustaz, saya telefon. Dia pun telefon, telefon. Dia angkat telefon, dia cakap ni, saya ada kat sebelah. Sayang, you kat mana? Cepatlah, kita kan nak bercerai. Saya rasa nak gugur macam tu. Dia macam tak ada apa-apa. Cara cakap tu baik dah. Cara cakap tu macam dia main cantik dah tu cara cakap. Tapi kalau begitu conversation dia punya perbualan percakapan, apa perlu cerai? Betul. Dia macam bila tanya Ustaz, apa jadi Ustaz? Tak ada orang, dia kata macam dia nak try dulu, kahwin dia try. Kalau boleh boleh hidup, okeylah. Kalau tak nak, dia nak berpisah. So sampai macam main pondok-pondok jadinya. Tak boleh main-main isu ni. Dia bukan isu kita nak cuba-cuba rumah tangga ni. Kita kena bina, kita kena buat siap.
persiapan supaya tidak datang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba itu kalau tuan-tuan perempuan lihat dia setiap ayat ni wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillah, dia mesti disadurkan dengan takut kepada Allah, takwa kepada Allah sebagai sumber inspirasi kekuatan kita dalam mendepani isu-isu berkaitan dengan rumah tangga. Wallahu alam, ilmu tu yang penting untuk kita pelajari sebelum kita melangkah ke alam rumah tangga. Sebelum diijab kabulkan, syariat telah menetapkan pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia menuju hari yang bahagia. Itu adalah lirik lagu yang saya petik ya, untuk kita memahami tentang pentingnya ilmu untuk melangkah ke alam rumah tangga yang lebih bahagia. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, untuk sama-sama kita tamatkan di TV3. Terima kasih kita ucapkan kepada TV3 dan kita nak sambung setengah jam lagi di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jom kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kita untuk Tanyalah Ustaz pada pagi ini, untuk kita membincangkan terus lagi di TV9, untuk sama-sama kita mengupas lagi berkenaan dengan talak pada pagi ini yang kita hurai tadi, berkenaan dengan dari ayat 1 sehingga ayat ke-6. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk sama-sama kita teruskan, mari kita sambung pada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-7. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan para penonton yang saya kasih sekalian, kita lihat terjemahan dia. Demikianlah itu perintah Allah yang Dia turunkan kepada kamu. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Dia lebih kurang macam ayat wa may yata'adda hududullah. Tilka hududullah. Yang demikian itulah peraturan atau batasan-batasan agama Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia yang lepas, wa yu'zim lahu ajra, dan akan membesarkan pahala untuknya. Ayat ini dikaitkan dengan ayat yang sebelum. Dari sudut kebajikan. Macam mana kita layan isteri? Macam mana kita layan isteri? Macam mana kita layan orang dalam keadaan iddah? Apa bahasa yang kita gunakan? Bagaimana kita menjaga kebajikan-kebajikan mereka? Semua ini termasuk dalam
perkara yang disebut sebagai wa may yattaqillah. Ada rasa takut, kita tidak akan aniaya siapa-siapa pun. Kalau betul kita buat demikian, maka itu adalah jalan untuk kita kutip pahala. Kita pungut pahala kita, dan mana perkara yang bukan senang, Azrin. Dah bercerai. Azrin lagi. Kan? Dah bercerai. Tak suka. Tapi masih lagi jaga kebajikan. Betul. Perlu berjiwa besar tak? Berjiwa besar. Berjiwa besar lah. Masih bagi tumpang duduk. Masih lagi ada ruang untuk kita kongsi. Betul. Sebab kadang-kadang kehidupan yang telah dilalui 20 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Bukan senang nak dipadam begitu saja kan? Betul. Kalau kita kata keluar kau tak ada hubungan dengan aku apa-apa dah kat rumah ni. Lepas cerai dia halau keluar. Mana boleh. Perempuan itu pun ada juga sebahagian hak dia dalam rumah tu. Betul. Sebab itu kalau di mahkamah syariah, perempuan boleh filekan tuntutan hak sepencarian. Nafkah sepencarian. Ada tak nafkah-nafkah sepencarian dalam rumah tu, dan sepanjang dia berhenti kerja pula, duduk dengan suami, apa janji suami dulu, you tak payah kerja lah, duduk rumah lah, ayah je kerja. Bila sekarang nak halau keluar, dia dah berhenti kerja dah. Betul. Betul tak? So kan tidak adil namanya. So dia perlu dilihat sebagai orang yang telah juga berkorban untuk kesenangan si suami. Askinuhunna min haitsu sakantukum askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Dan tinggal tempatkanlah mereka kira-kira di mana kamu bertempat menurut kesanggupanmu, dan janganlah mereka itu kamu susahkan kerana hendak menyempitkan mereka. Maksud dia duduk sekali dengan kita kan. Menyempitkan itu kita makan seseorang, kita tak belikan untuk dia makanan. Faham. Dapur barang dah habis dah, saja nak bagi dia, nak bully dia, biarkan dia rasa susah tu apa. Ataupun kita nampak dia, kita sindir-sindir dia. Isteri yang nak buat ceraikan ni, kita sindir-sindir, perli-perli dia. Ataupun gunakan perkataan-perkataan kesat supaya dia keluar daripada rumah. Kalau boleh aku tak nak tengok muka dia kat rumah. Sebab ada orang macam tu. Sebab itu Quran bagi tahu, janganlah tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Jangan kamu buat sesuatu sampai sempit rasa hati mereka, sampai sempit rasa kehidupan mereka bersama kamu. Dia zalim lah bagi saya. Zalim lah kan. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Kalaulah wanita-wanita yang kau ceraikan itu, isteri kau ceraikan itu dalam keadaan mengandung, maka ke atas kamu bagi mereka makan, minum, makanan yang sehat, makan, minum yang sehat. Sebab anak dalam perut itu adalah anak awak. Hatta yadha'na hamlahun, sampai dilahirkan anak tadi. So tadi, isu iddah kan? Isu iddah ialah wanita kalau mengandung diceraikan suami, tunggu sampai dia melahirkan anak. Sekarang isu nafkah. Kalau wanita itu dalam keadaan mengandung, kalau wanita itu diceraikan dengan talak 1, talak 2, masih lagi dia boleh tumpang, masih lagi duduk dengan kita, dan kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh menyempitkan jangan gunakan bahasa-bahasa kesat dengan tujuan mereka itu diusir keluar dari rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau wanita yang diceraikan itu dalam keadaan mengandung, maka hendaklah kamu memberi mereka makan minum sepanjang. Jangan tunggu kan bulan dia baru bulan pertama mengandung, baru 4 minggu. Kandungan baru 4 minggu, dia kena tunggu lagi 8 bulan. 8 bulan, pandai Azri. Yeah. Ada 8 bulan lagi, 8 bulan. So 8 bulan tu dia kena tanggung makan minum wanita tersebut. Sebab anak dalam perut tu anak dia. Faham. Dia yang kena tanggung makan minum. Tak boleh dibiarkan wanita itu, dah aku tak ada apa hubungan, pandai-pandai engkau lah nak makan minum apa. Anak dalam perut itu adalah anak si suami tadi. Okey, itu satu. Keduanya, yang Quran sebut apa dia? Yang Quran sebut ialah supaya fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kerana bercerai. Tadi mengandung kan? Ya, betul. Dah lahir dah anak sekarang ni. Baby dah lahir. Dia tak rujuk. So sekarang bekas isteri. Habis. Anak itu anak dia. Anak dia. So anak itu mesti nak susu. Betul. Siapa susukan? Ibu tu susukan. Wanita itu susukan. Bila wanita itu susukan, fa'atuhunna ujurahun. Maka hendaklah diberi upah. Kerana dia bagi susu kepada anak tersebut. Ya, wa'tamiru bainakum bi ma'ruf. Kalau ada krisis, wanita itu tak mau apa ke begitu begini, bincanglah elok-elok. Wa'tamiru bainakum, bermusyawarahlah elok-elok. Barangkali perempuan tu pun sudah kahwin, dia ada suami lain kan. Sebab
tempoh menyusukan anak ini berapa lama Azrin? 2 tahun. Pandai, 2 tahun. Komplit dah. Ni boleh dah terus. Saya dah selalu kaji. 2 tahun menyusukan bayi tersebut. So dalam tempoh 2 tahun tu, siapa punya tanggungjawab bagi upah orang yang menyusukan anak? Maka suami yang asal. Kena bagi upah tak? Kena bagi. Kalau diminta fa'atuhunna ujurahun, kalaulah susu itu daripada susu badan, perempuan tu berhak untuk mendapatkan upah. Upah ni untuk apa Nazrin? Ibu yang menyusukan anak ni dia kena makan makanan elok. Betul. Betul tak? Dia tak bolehlah asyik makan roti cecah kopi O. mana dia nak dapat? Dia nak dapat zat untuk bayi yang nak menyusu tu. Dia kena makan makanan yang berzat supaya anak itu sihat. Itu punca kenapa bagi duit, kenapa nak perlu beri upah untuk ibu yang menyusukan anak. Bukan untuk dia dapat duit untuk berpoya, tak. Kita bagi duit, semoga dengan duit tu dia makanlah benda yang berzat. Diminumlah susu yang ada kalsium untuk membantu susu yang dia bagi itu pada anak besok. Susu tu juga susu yang membekalkan vitamin, membekalkan mineral yang cukup kepada bayi yang menyusu. Itu punca kenapa diberi upah kepada wanita yang menyusukan anak tadi. Kalau ada perselisihan, kata perempuan tu letak berapa? Saya boleh susukan anak awak. Anak awak ni satu hari susu 15 kali. Sekali susu saya nak letakkan 200. RM1 lah lelaki ni nak bayar. Mana dia nak cari duit? RM3,000 sehari. RM3,000 sehari nak menyusukan anak saja. Kalau macam tu bagi baliklah anak saya. Kan? Jadi bincang elok. Macam inilah untuk sebulan saya bayar awak dalam 600 boleh tak? Ataupun saya pun bukan kerja besar sangat kan. Saya kerja da'i contoh kan. Kan gaji saya taklah banyak sangat. Tapi kalau 1,500 tu bolehlah. Contoh kan. Contohnya kita bincang elok. Ada kata saya tak boleh terima 1,500. Saya nak 2,000. Katalah bagi tahu lah. Bincang elok. Jangan ada pergaduhan. Jangan sampai dia tak susukan baby tu pula kan. Wa in ta'asartum fasturdi'u lahu ukhra. Kalaulah perempuan tu berdegil tak nak juga, dia kata awak bayar sikit, tak apa, macam inilah. Saya hantar wanita untuk susukan anak saya kat rumah. Ibu susuan. Kan? Saya boleh hantar sebab perempuan yang nak bagi kesusukan anak saya tu, dia charge 1 bulan 1,000. Awak charge 1,500. Saya tak mampu. Saya hantar dia. Bincang elok. Mungkin juga, mana boleh anak saya takkan kasih orang lain susu. Dah, engkau sendiri tak nak susukan, nak orang lain susukan pun tak kasih. Jadi kan suasana itu menjadi lebih rumit. So untuk itulah diajak berbincang. Tapi contoh saya kalau dah habis edah tadi, yang isterinya tu kahwin dengan orang lain, tiba-tiba anak tu dalam jagaan dia, si suami baru ni kata, aku tak nak kau susukan budak tu. Jadi boleh ke tidak Ustaz? Sudah. Jadi macam mana situasi itu Ustaz? Ini lelaki hati kering namanya kan. Takkan baby tak dibagi susu kan. Contohlah jadi contoh, gitu. Ada insiden tu, ada ulama bincang Azrin. Terima kasih kerana bangkitkan isu itu. Sebab itu dia kata pergi bincang. Pergi berbincang dengan suami dia dan berbincang dengan isteri tadi. Dia katalah suami itu tidak izinkan, maka isteri itu atas sifat taat pada suami, dia boleh memilih untuk tidak menyusukan. Pada ketika itu, si suami atau ayah asal baby ini hendaklah membekalkan, mencarikan ibu susuan ataupun bekalan susuan untuk bayi tersebut. Itu keadaannya. Itu keadaan saya. Tapi mungkin ada suami bawa ada ulama bincang. Kalau tak dia kata suami bekas bakat suami semasa tidak suami semasa. Suami yang baru ni dia tak izinkan. Boleh? Dia ada hak sebab isteri tu isteri dia ada hak. Faham. Baik. Okey, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan apa yang disebutkan tadi. Kita bincangkan dari ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-7 menyebutkan tentang perilaku-perilaku yang bagus bila mana dalam penjagaan dalam tempoh itu berikanlah yang terbaik layanan. Jangan disindir-sindir, jangan disakiti, jangan dibuli untuk isteri tersebut. Jadi berbaik-baiklah dalam penjagaan untuk keselamatan bersama. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat Facebook kita Nur Hayati Ismail. Apakah soalannya? Mari kita sama-sama bacakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Surah ini penuh dengan pesanan, panduan dan amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala betapa besarnya tanggungjawab dan amanah seorang suami
terhadap isterinya. Soalan saya, mengapa ada lagi suami-suami yang terdiri dari orang yang tinggi ilmu pun masih tidak bertanggungjawab, tidak mengambil tahu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Nur Hayati Ismail atas soalan yang ditanyakan. Akhir zaman katanya memang pesanan banyak di dalam surah At-Talaq ini. Allah pesan kepada kita sebagai hamba-Nya, tetapi katanya tadi persoalan kenapa di akhir zaman ramai orang yang ada ilmu, tahu hukum hakam, tahu macam mana benda haram dan halal, tetapi tidak bertanggungjawab kepada isterinya. Dipersilakan Ustaz. Saya pun saban hari mendapat mesej yang sama ada melalui WhatsApp ataupun melalui saya punya Facebook. Berbagai soalan diajukan. Kebanyakannya soalan yang diajukan oleh kaum ibu. Kaum ibu yang mengajukan soalan meminta pandangan bagaimana nak nasihatkan suami. Antara perkara yang nampak ketara sangat, suami tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah. Nafkah terutamanya wang ringgit lah, sebab untuk pengurusan rumah. Terutamanya untuk contoh, suami ada gaji, isteri ada gaji. So disebabkan isteri ada gaji, maka suami ini melepaskan tangan supaya isteri tanggung segala-galanya. Walaupun isteri itu kaya, tuan-tuan kena ingat, walaupun isteri itu kaya, mertua kita kaya, mereka ada duit banyak, tapi suami adalah bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri. Sebab itu tanggungjawab. Faham betul-betul tanggungjawab. Memiliki kereta yang mewah itu bukan tanggungjawab. Itu adalah keperluan. Nak boleh, tak nak pun tak apa, naik motor je lah. Tapi jangan bagi alasan kita yang buat komitmen besar-besar, kita beli kereta mewah, kita beli itu, kita beli ni. Kita create komitmen sehingga kita punya pendapatan habis untuk kita punya komitmen-komitmen ni. Sehingga kita abaikan. Kan you kerja, you ada duit, you bayarlah. Itu bukan jawapan daripada seorang suami yang bertanggungjawab. Ya, betul. Kan? Patut you reducekan you punya komitmen, kan, daripada you punya si suami ni punya komitmen ataupun dia punya expenses, personal expenses. So dia reduce kat situ, dia salurkan kepada pihak isteri. Saya dapati kalau orang perempuan ni jarang sangat kalaulah si suami itu memberikan wang ringgit pada isteri, percayalah wang ringgit itu dia tak pergi ke jalan lain. Dia akan pergi ke jalan pengurusan rumah tangga. Kita bagi duit, isteri kita akan beli baju untuk anak-anak, dia akan beli pakai makanan untuk kat rumah, dia akan bayar bil api, bil air. Ni experience base. So dia akan bayarkan bil api, bil air, bil telefon. Semua isteri dia tahu macam mana nak manage benda tu. So kita bagi duit, dia tahu macam nak uruskan sebab dia committed dalam isu-isu tersebut. So kalau kita rasa kita tak nak bagi, macam mana dia punya pendapatan takkan untuk uruskan keperluan rumah? Siapa tanggungjawab? Okey, saya tanya, tanggungjawab siapa bagi makan minum anak isteri? Suami. Tanggungjawab siapa menyediakan pakaian yang elok menutup aurat? Suami. Siapa yang patut menyediakan tempat tinggal? Suami. Siapa yang patut menyediakan pendidikan? Suami. Mana ada satu isteri punya cuy kat saya? Semua suami. Semua suami. Jangan kata sikit-sikit saya. Saya tahu awak pun kerja. Mana gunalah duit awak? Duit dia lah. Duit kita, duit dia. Pernah juga Hindun ni, isteri Abi Sufyan, dia mengadu kepada Nabi SAW kerana Abu Sufyan ini orangnya bakhil. Ada duit tak nak bagi. Maka diharuskan bagi Hindun ni, wahai Hindun, kau pergilah ambil dalam kocek dia. Hindun kata, aku ambil Rasulullah tanpa dia tahu. Kalau minta dia bagi sikit. Tak cukup. Kerana aku ambil sendiri. Boleh ke? Rasulullah kata, boleh. Ambil apa yang cukup untuk engkau dan juga anak-anak engkau. Yelah, okey, anak-anak sama juga kita bagi. Ini untuk anak saya, ini untuk keluarga. Tapi isteri di bawah jagaan kita, siapa nak bagi? Kita juga kena bagi. Betul. Okey, kalau isteri you pakai baju cantik dengan duit bagi, kebanggaan siapa? Suami pakai baju bukan main segak lagi, mahal-mahal lagi kan. Isteri pakai baju yang ada 3 tahun tak tukar. Contoh, Azrin. Hang jangan buat. So nak beritahu macam mana si suami tadi. Adakah sanggup melihat isteri memakai pakaian yang tidak seperti orang lain. So itu kan gambaran bagaimana suami jaga isteri. So semua ini perlu dalam radar tanggungjawab si suami, tidak boleh diabaikan. Sebab itu bila masuk akhir zaman, tak dinafikanlah. Akhir zaman, orang nak kahwin tapi orang tak tahu tanggungjawab apa selepas kahwin. Ini tanda-tanda akhir zaman. Puncanya, dia tidak ada iman,
perkahwinan itu tidak didasarkan dengan iman, perkahwinan semata-mata nafsu, dan perkahwinan dia itu tidak untuk membina sebuah keluarga. Sekarang you sebagai seorang khalifah, apa you nak buat? Membina sebuah keluarga, melahirkan anak, membesarkan mereka, memberi mereka pendidikan, memenuhi keperluan semasa yang diperlukan oleh negara dan bangsa. Mungkin itu juga boleh dijadikan sebab kenapa berlakunya pergolakan dalam rumah tangga, mungkin saling tidak memahami tanggungjawab di antara pasangan, dan yang paling penting untuk mengharmonikan rumah tangga supaya jadi yang terbaik, melahirkan masyarakat yang harmoni juga bertambah baik. Untuk kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Itu tadi kita kongsikan kepada penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru untuk ringkasan apa yang kita bincang pada hari ini berkenaan dengan surah At-Talaq, yang mana memberikan satu tamparan hebat juga dalam kehidupan kita di alam rumah tangga, yang mana kadang-kadang kita melangkah masuk ke alam rumah tangga tanpa ilmu menyebabkan kucar-kacir di pertengahan jalan, melayari bahtera tetapi bocor di pertengahan kerana mungkin ada yang membocorkan sendiri, sama ada si suami ataupun isterinya. Sama-sama kita refleksi diri, muhasabah untuk kita renung kembali apakah sebab berlakunya perkara yang tak diingini dalam rumah tangga kita. Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah, jom kita sambung kupasan kita pada pagi ini untuk kita teruskan bacaan ayat suci Al-Quran surah At-Talaq dari ayat yang ke-8 sehingga akhir ayat 12. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Para penonton yang saya kasih sekalian, ayat 8 hingga ayat ke-12. Kalau kita lihat sepintas lalu, kita nampak macam apa kaitan ayat yang 8 ini yang menceritakan mengenai kemusnahan, kederhakaan, azab yang Allah datangkan. Bagaimana pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi sesuatu kampung halaman yang tidak beriman kepada Allah, banyaknya berlaku kezaliman. Apa kaitan dengan iddah? Apa kaitan dengan cerai dan rujuk? Ada kaitan.
Mana boleh tak ada kaitan? Mesti ada kaitan. Apa kaitan dia? Bila berlakunya perceraian yang banyak. Macam kita baca tadi, statistik yang saya sebut tadi. Kalau satu tahun sudah ada 130,000 kes cerai, itu belum kes-kes cerai yang sebelum itu. 2018, 2017, 2016. Kalau kita bawa semua tu, banyak mana dah bilangan kes-kes cerai yang terkumpul. Dan mana perceraian ini telah menyebabkan dua insan terpisah. Lelaki dan perempuan, suami dan isteri, masing-masing bawa haluan masing-masing, masing-masing bawa jalan masing-masing. Yang terabai, yang terkesan, yang tercedera adalah anak-anak yang di bawah jagaan mereka. Barangkali ada anak 4 orang. Pasangan ada anak 4 orang. Contoh, saya ambil contoh, ada 4 orang. Bila bercerai, isteri nak 2 orang, suami nak 2 orang. Ikut masing-masing lah. Barangkali itu yang dicapai melalui persetujuan di mahkamah syariah dalam hak penjagaan. Kita tidak tahu. Cuma ada tak keadaan begitu? Ada, suami ambil 2, isteri ambil 2. So dipisahkan adik-beradik, tuan-tuan. Mereka adalah anak-anak seibu sesusu. Anak-anak adik-beradik kandung, kita telah pisahkan mereka. So itu satu kezaliman yang kita lakukan yang tidak boleh saya terimalah dari sudut sebagai kemanusiaan. Itu adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak menepati syariat. Bukan itu caranya dipisahkan. So bila dipisahkan, anak-anak ini sudah terluka. Dan ayah ni pula kahwin lain. Mak ni pula kahwin lain. Tidak salah kahwin lain ni. Ada je dalam sejarah ada perkahwinan lain selepas bercerai. Tetapi cukup matangkah kita untuk mengatasi dan juga untuk menangani keadaan-keadaan tersebut. So itu yang akan membawa perceraian dan juga jumlah perceraian, kes-kes perceraian anak-anak yang membesar daripada broken family ni, so-called broken family, so akan mengundang kepada ketidakstabilan dalam sosio kemasyarakatan ini, sosio budaya kemasyarakatan ini, yang mana ianya akan membawa kepada kemusnahan. Anak yang tidak terasuh, mak dan ayah berpisah, tidak terasuh jiwa, tidak terbentuk akal dan budi mereka, keimanan mereka, amal soleh mereka, sehingga mereka jadi manusia yang terbiar dan kecederaan yang dialami oleh kanak-kanak seawal usia itu akan memberi kesan yang berpanjangan sampai ke usia yang lebih dewasa. Sebab itu kita lihat Allah Taala sebut apa dalam ayat ni? Ayat yang ke-10, fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu. Fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu. Di celah-celah ayat ni pula Allah datangkan perkataan ulul albab. Apa dia ulul albab? Azrin, al-albab asal perkataan daripada lub. Lam ada ba. Lam sabdu ada lam, ba ada sabdu. Lub. Dia dalam bahasa Melayu pun guna. Ada orang dalam bahasa Melayu sebenarnya lub ini diguna. Lubuk. Lubuk. Lub ini asal perkataan. Kalau Melayu guna, dia guna lubuk lah. Lubuk itu membawa maksud lub. Apa lub? Iaitu intipati. Sudut yang terfokus. Golongan ulul albab saya nak ringkaskan dalam masa yang agak suntuk ni. Ulul albab adalah golongan yang Tuhan kurniakan akal fikiran yang jernih. Golongan yang Tuhan beri kurniakan akal fikiran yang jernih sehingga mampu menyingkap tabir ilahi untuk melihat yang tersirat. Itu dia punya terperinci. So golongan ulul albab, hati dia jernih, dia boleh menyingkap tabir ilahi, melihat yang tersirat. Allah jadikan saya sebagai khalifah. Allah temukan saya dengan seorang perempuan. Perempuan itu baik atau tidak baik, itu adalah ujian untuk saya. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya lah bertanggungjawab untuk betulkan dia. So itu ujian untuk saya. Saya mesti jadi golongan ulul albab dalam menangani isu rumah tangga saya dengan isteri saya. So keluarga saya mesti ada nilai-nilai ulul albab. Nilai-nilai yang jernih, akal fikiran anak-anak ni terbentuk jiwa. Jadi orang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah beri peringatan kepada kita, qad anzalallahu ilaikum zikra. Kemudian ayat 11 Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi bahawa beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita rasulan yatlu alaikum ayatillah. Apa tugas rasul? Untuk menyampaikan mesej daripada Allah. Betul kan? Betul. Tugas rasul menyampaikan mesej. Sampaikan mesej kepada saya, kepada Azrin, kepada tuan-puan sekalian, yang para penonton yang saya kasih sekalian. Menyampaikan mesej ini kepada golongan yang akal fikiran dia boleh absorb. Saya boleh mencerap maklumat yang saya dengar. Tuan-puan juga hari ini yang menonton boleh mencerap maklumat. Dan ini telah diperjelaskan dalam Al-Quran, telah diperjelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujung nanti jangan kita bagi alasan tak ada siapa bagi tahu pun, tak ada siapa tunjuk ajar pun, tak ada. No more excuse. Chance have been given to you.
Kita telah diberi pelbagai peluang untuk kita baiki diri. Mubayyinat, tak ada benda yang ragu. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Iman, keimanan itu akan membawa kepada cahaya. Kalau bergelumang dalam perselisihan rumah tangga, cari cahaya Allah Ta'ala ni. Cari cahaya ini. Quran itu cahaya. Solat itu cahaya, sedekah itu cahaya. Jadi semua itu cahaya. Kita nak kembali, mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang beramal, amal soleh. Hujungnya Allah Ta'ala sebut, dialah menjadikan langit dan bumi. Jadi hujungnya Allah beritahu, dialah Tuhan yang berkuasa. Dialah jadikan saya, jadikan tuan-tuan. Allah jadikan untuk saya hati perut, Allah jadikan untuk tuan-puan hati perut. Semua kita boleh berfikir, boleh kita menerima maklumat dengan baik. So surah At-Talaq ini kesimpulannya adalah surah yang mengajak kita memahami konsep cerai dan juga iddah dan juga kebajikan-kebajikan yang perlu kita jaga sama-sama ke atas golongan wanita kalau dalam keadaan iddah dan keadaan-keadaan untuk membela nasib-nasib pihak-pihak tertentu dalam menjaga kebajikan mereka supaya kita dapat bina sebuah masyarakat yang aman damai, lagi sentosa, lagi memberi manfaat kepada negara dan juga bangsa dan tidak membawa kepada bencana. Dan hujungnya tuan-tuan, nasihat saya kalau ada yang dalam iddah rujuklah. Janganlah tunggu-tunggu kan. Quran suruh rujuk. Kalau saya lihat dari konsep keseluruhan rujuk. Kalau tak masakan Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad rujuk Hafsah dan juga sahabat-sahabat lain pun rujuk isteri-isteri mereka. Melainkan ada fahisyah mubayyinah. Memang kalau ada kerosakan yang tidak dapat dimaafkan. Terima kasih. Mungkin ada yang menganggap tidak ada kaitan, tetapi sebenarnya itulah talak dan kehancuran pada masyarakat tadi satu benda yang ada kesinambungannya. Baik Ustaz, mungkin nak tutup dengan doa ringkas pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari ini selepas kami sama-sama mengaji surah At-Talaq melalui rancangan Tanyalah Ustaz. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, apabila kiranya kau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa isteri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, dosa jiran tetangga kami ya Allah, dosa sahabat andai kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang mengalami kesakitan, kau sembuhkanlah mereka ya Allah. Kalau di antara kami ada kesempitan dalam rezeki, kau luaskanlah ya Allah. Amin. Kalau ada di antara kami yang dibelenggu hutang ya Allah, kau mudahkanlah untuk mereka membayar dan melangsaikan hutang-hutang mereka ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami sayangkan keluarga kami ya Allah. Kau berilah kami kekuatan untuk menjadi suami-suami yang soleh, membimbing, mendidik dan juga mengasuh anak isteri kami ya Allah. Begitu juga dengan isteri-isteri kami, jadikanlah mereka isteri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan keluarga kami dapat berbakti kepada agamamu dan juga menjadi keluarga yang membawa kepada kebaikan, kemakmuran kepada bumi ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan untuk pencerahan dan untuk kupasan pada pagi ini. Dan jangan lupa esok bersama dengan Dai Aiman, ahli panelnya Ustaz Jafri Abu Bakar dengan topik hadis suci daripada najis. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.